Apa kabar semua? Saya nama Sinon. Yang ini saya punya kawan Cuncurut. Ini hari kita cerita Mat P. Dia kenal sama kita. Salah. Dia kenal sama saya, kenal sama dia. Itu cerita siram. Cerita siram. Mari kita dengar cerita Mat P. Mat P dah bawa kawan dia pula bercerita seram. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Mat P. Kisah pada malam ini bertajuk Hospital. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, kata Mat P. Memandangkan kes penularan COVID-19 kini meningkat, sama-samalah kita patuhi arahan kerajaan dan pihak yang berkenaan, dan yang paling penting, kita jaga kita. Kali ini aku ingin bercerita tentang perkongsian pengalaman seram dari beberapa orang pekerja binaan di tapak projek sebuah hospital. Seram ke Mabi? Okey, kita dengar ya. Hospital mana? Nak tahu ke? Biarlah rahsia. Satu hari tu, sedang aku meronda-ronda dengan motosikalku. Siti Sarah lah tu. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa membelai lembut wajahku. Begitu nyaman sekali. Hai! Tiba-tiba, cuaca bertukar menjadi gelap dan hujan turun dengan lebatnya. Beginilah nasib aku, penunggang dua roda yang tiada berbumbung. Memanglah motor tak ada bumbung. Jika hujan lebat, terpaksa aku mencari tempat berteduh dan jangan sesekali menunggang motosikal ketika hujan lebat, kerana itu akan membahayakan nyawa kita sendiri. Ingat pesan Mat P. Memandangkan di situ dikelilingi hutan menyukarkan aku untuk cari tempat berteduh. Tak lama selepas itu, sampailah aku di sebuah tapak projek. Aku tumpang berteduh di situ. Pekerja-pekerja pun aku tengok dah berhenti bekerja memandangkan hari sudah lewat petang. Rata-rata aku lihat mereka semua orang Bangladesh. Sambil aku menunggu hujan reda, aku nyalakan rokok gudang garam. Aku sedut dengan penuh nikmat sekali. Lalu menghembus asap berbentuk bulat. Hei, sukanya hati aku. Akhirnya menjadi aku buat. Selalunya aku gagal nak buat asap bulat tu. Sedang asyik aku merokok, datang seorang pekerja binaan menghampiri aku, lalu bercakap dalam bahasa yang aku tidak fahami. Bahasa Bangladesh kot. Aku menekalah. Hei, cakap bahasa Melayu lah. Jangan cakap bahasa Bangladesh. Aku tak faham. Aku orang sini lah. Local product, you know, ujarku. Maaf bang, maaf. Tapi saya bukan Bangladesh mari. Saya Myanmar. Saya ingat abang orang Myanmar, balasnya. Hello bro. Demo tak kenal barai boh. You don't know item, cantasku dalam dialek Kelantan dengan cara tidak puas hati. Ada kepatut aku nak tanya kamu semua, dia cakap aku ni macam orang Myanmar? Agak-agak lah. Muka macam Korean macam ni, dikatakan kita ni muka Myanmar? Kau ajar. Dia minta rokok dengan aku sebatang. Aku cakap, dah habis. Aku masih tak puas hati. Bila rokok aku tinggal separuh, aku bagi dia. Kesian pula aku tengok. Baik hati sebenarnya Mak Pi ni.
kami sempat berbual dan dia memperkenalkan diri sebagai Sinon Loreska, tapi dipanggil Sinon saja. Tidak lama selepas tu, datang pula seorang rakannya, dan kali ini betul-betul dia ni orang Bangladesh. Namanya Cuncurut. Kejap, Mak Pi, aku nak ketawa kejap. Kau tak ada nama lain ke, Mak Pi? Pelik juga nama dia, tapi aku tidak membahaskan soal itu. Rupanya mereka semua tinggal di tapak projek tu saja. Makan pun masak sendiri. Jadi, memandangkan hujan masih lebat dan tidak tahu bila nak reda, aku cuba mengorek cerita pengalaman seram dari mereka. Setahu aku kawasan situ agak keras. Bayar, tak ada pernah jumpa hantu ke dekat sini? Kalau ada, kongsilah sama saya, tanyaku. Pernah, kata mereka. Sejak tapak projek itu mula dibina lagi, pelbagai dugaan dan kisah siram yang pernah di sana alami sampai ada yang mengganggu kelancaran ini projek pembinaan dibuat. Tambahan pula, mereka tinggal di situ. Bila malam menjelma, Dibaran kian terasa. Suasana siram mencingkam jiwa. Ayo kita susuri pengalaman mereka yang aku coretkan untuk semua. Hospital itu pada asalnya di atas bukit, tapi memandangkan bangunan yang sedia ada tidak dapat menampung jumlah kemasukan pesakit. Di samping bagi menambah baik prasarana hospital tersebut, pihak kerajaan telah memperuntukkan bajet untuk menambah bangunan yang baru bagi menampung pesakit yang kian meningkat serta menaik taraf hospital. Jadi, bangunan baru dibina di bahagian kaki bukit yang pada awalnya adalah hutan, tapi jarak bangunan yang akan dibina dengan yang lama tidaklah terlalu jauh. Ternyata banyak cabarannya untuk membina bangunan tersebut. Awal-awal lagi sudah diduga. Semestinya pokok-pokok di kawasan itu perlu dibuang. Maka dijalankan aktiviti membuang pokok-pokok di situ dengan menggunakan jentolak. Tiba di satu pokok ni, bila usaha untuk menumbangkannya, jentolak akan mati dan rosak. Ini misterinya. Kejadian itu terjadi berulang kali, lalu mereka menghabiskan sisa pokok-pokok yang lain dahulu dan akhirnya tinggallah satu pokok itu saja. Lalu mereka cuba lagi untuk menumbangkan, tetapi gagal. Seperti sebelum-sebelumnya, maka pihak pemaju terpaksa memanggil ustaz yang ahli dalam bidang mistik untuk ikhtiar. Mungkin pokok ini berpenunggu, lagipun saiz dia agak besar. Nak abaikan saja tak boleh, sebab pokok tu terletak di atas pelan tapak bangunan. Beberapa orang ustaz telah dipanggil dan mereka akhirnya berjaya membuang pokok tersebut. Tapi dugaan bukan terhenti setakat itu. Masa bekerja di tapak projek tu biasanya akan tamat pukul 6 petang. Pekerja tempatan akan pulang ke rumah masing-masing, yang mana rata-rata tinggal di kawasan berdekatan. Lain pula ceritanya untuk warga asing. Tempat tinggal mereka adalah di tapak projek itu sendiri. Sedang mereka berehat dan membersihkan diri. Tambahan ketika waktu maghrib, menghampiri maghrib, ada yang sering melihat kelibat seorang wanita tua berpakaian seperti pakaian orang dulu-dulu, dengan menutup kepalanya dengan kain batik lusuh, sedang berpimpin tangan dengan seorang kanak-kanak kecil di dalam kawasan lalang yang tinggi. Tidak mungkin manusia lalu ke situ sebab kawasan lalang tu menuju ke hutan. Tiada yang sempat tengok rupa makcik tua itu kerana terlindung oleh kain lusuh yang dipakainya. Namun, ada cerita yang mengatakan kanak-kanak kecil itu kelihatan pucat
dan lama-kelamaan berubah menjadi kehitaman. Ada juga yang mengatakan yang apa yang mereka nampak itu tidak berkaki, hanya berupa dari kepala sampai paras pinggang sahaja. Biasanya kelibat mereka akan hilang begitu saja. Ada yang cuba buat berani, cuba mengekori kelibat makcik tua tu. Namun mereka tersesat di dalam rimbunan lalang itu, sedang kawasan itu tidaklah begitu luas. Keesokan hari baru ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri. Penat semalaman mencari jalan keluar, namun tiada berhasil. Menurut Sinon, rakan senegaranya Suntut pula, yang turut bekerja di situ, pernah diganggu dengan penampakan seorang jururawat wanita sedang menolak jenazah yang bertutup kain putih dengan menggunakan stretcher. Ketika itu sudah larut malam dan hujan turun rintik-rintik. Hujan yang rintik-rintik. Sudahlah Mak Pi. Kalau nak dikirakan bangunan itu masih dalam pembangunan, tidak logik jika ada jururawat yang bertugas di situ. Terus meremang bulu roma melihatnya. Tiba-tiba kain putih yang menutup jenazah terselak, lalu menampakkan wajah si jenazah. Kulit kepalanya tertanggal dan tempurung kepalanya pecah, menampakkan isi otaknya. Darah mula mengalir dan menitis ke lantai. Mata tersembul keluar dan lidah terjelir separas dada. Lintang pukang tak cukup tanah si Suntut dibuatnya sampai kakinya terpijak paku. Aduh, sakit. Sakit. Kesian sekali, bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga. Nasib baik lukanya tidak begitu parah. Bukan Suntut saja yang pernah menemui kelibat jururawat yang bersama jenazah tu. Masih ramai yang berpengalaman sebegitu, termasuk Cun Curut. Betul bang, ketika itu saya sedang tidur, tapi tersidar bila terdengar bunyi sesuatu yang beroda bergerak. Ciut. Itu macam bang dia punya bunyi. Dengan sekali pandang, saya terkejut melihat seorang jururawat sedang menolak sesuatu yang berbalut kain putih. Lalu saya tundukkan kepala. Kepala. Bila saya tengok balik, ia menghilang, tapi selepas itu muncul bau banyak busuk bang. Bukan macam bau bawang. Tara bau bawang, seperti bangkai menusuk hidung saya. Cerita Cun Curut dengan bersungguh-sungguh sekali. Gangguan demi gangguan dialami oleh pekerja yang tinggal di sana. Bahan-bahan binaan selalu beralih tempat. Jika hari itu diletakkan di penjuru kanan, keesokan harinya semuanya ada di belakang. Kadang-kadang beralih ke tingkat atas. Ada pekerja yang bekerja di tingkat 1. Tengah leka buat kerja, sedar-sedar ada di tingkat 3. Tapi demi mencari rezeki, mereka terpaksa bertahan. Tu belum masuk pembayaran gaji yang selalu lewat. Aduhai, macam-macam cerita diorang ni. Pernah terjadi pada satu malam. Ketika itu, mereka sedang menyiapkan bahan memasak untuk makan malam. Mereka kehabisan bawang. Mereka ni memang boros bawang bila memasak. Faham aje lah. Cun Curut mencari Sinon untuk mengajaknya ke kedai runcit berdekatan. Dekat tak dekat jugalah, kira-kira 1 kilometer juga. Sebab tu Cun Curut perlukan teman. Ajak kawan yang lain semua sibuk dalam talian dengan keluarga masing-masing. Takut juga dia kalau pergi seorang. Bila dia buat panggilan telefon pada Sinon, tak berjawab. Cari, dia naik ke atas bangunan. Cari ke tingkat 4. Rupanya Sinon ada di situ sedang dalam talian dengan keluarganya di Myanmar. Lalu mereka pun turun ke bawah. Mereka pelik. Setelah penat menuruni anak tangga,
mereka tetap berada di tingkat 4 tu. Hampir sejam mereka tersesat dalam bangunan tu. Mereka cuba memanggil rakan-rakan mereka yang berada di luar. Suntut! Kuna! Silika! Namun tiada sahutan. Sedangkan Cuncurut dan Sinon nampak jelas mereka di bawah. Buat panggilan pun tidak berjawab. Tiba-tiba kedengaran suara kanak-kanak perempuan sedang gelak ketawa sambil berlari-lari. Sekejap di bahagian penjuru kanan, sekejap kedengaran di penjuru kiri bangunan. Akhirnya mereka ternampak kelibat kanak-kanak perempuan dalam lingkungan 5 tahun sedang berlari-lari menuruni anak tangga. Cuncurut beragama Islam. Dia tawakal dan menuruni anak tangga sambil membaca Ayatul Kursi dan surah-surah lain sambil memejamkan mata. Perlahan-lahan mereka menuruni anak tangga. Tidak lama kemudian, mereka berjaya keluar dari bangunan separa siap tu. Lega mereka. Bila mereka bertanya pada rakan-rakan mereka, kenapa tidak menyambut panggilan mereka dari atas bangunan? Semua mengatakan dia tak dengar pun. Bila mereka periksa telefon masing-masing, baru mereka perasan ada panggilan yang tidak dijawab dari Cuncurut dan juga Sinon. Mereka ingatkan Cuncurut dan Sinon sudah ke kedai. Tapi sejak kejadian malam tu, Sinon berasa berat saja di bahunya. Rasa lenguh-lenguh, rasa tak larat. Ada seorang pekerja tempatan yang bernama Deris Kadir. Deris Kadir ni hijabnya terbuka. Jadi dia boleh nampak ada seorang kanak-kanak perempuan bertenggek di atas bahu Sinon. Setelah mendapatkan bantuan seorang ustaz iaitu kenalan Deris Kadir sendiri, Sinon kembali pulih dan jin yang berupa kanak-kanak perempuan itu berjaya diusir. Seram pengalaman mereka ni. Hujan mulai reda. Waktu sudah menghampiri maghrib. Aku meminta diri untuk pulang ke rumah. Namun, aku sempat berpesan pada mereka supaya jaga diri masing-masing dan semoga keadaan baik-baik saja. Sinon! Cuncurut! Mari sini. Aku memanggil mereka. Ya, bang! Jawab mereka serentak. Kamu jangan sesekali mengganggu perempuan di sini. Tambah-tambah anak dara yang lawa-lawa. Sebab semua itu Mat Pi yang punya. Kamu jangan buat hal, pesan aku. Jangan sampai Mat Pi marah. Kamu berdua kenal siapa Mat Pi kan? Kenal, bang. Mat Pi penulis cerita siram, balas mereka. Hei, apa sangkut punya suara pun ada editing juga? Saya tak tahu, bang. Ini semua Pi yang punya kerja. Jangan lupa subscribe channel YouTube The Haunting Cruise dan channel PN. Page Facebook Gang Cerita Seram juga. Jangan lupa follow dan like. Aku memesan. Okay, bye. Assalamualaikum.